iaitu berkaitan dengan kitabuz zawaj ataupun selalu disebut kitabun nikah, tentang perkahwinan. Selalunya orang pergi kursus kahwin pun asalnya taklah dia belajar secara detail sangat. Dan malam ni kita insya-Allah akan mula bincangkan, dan jika memang tak habislah malam ni, dipanjang, kita akan sambung akan kuliah-kuliah yang akan datang. Dan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pertama sekali dalil-dalil daripada Al-Quran dan hadis yang menyuruh dan menggalakkan supaya berkahwin. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 38, walaqad arsalna rusulan min qablika, Allah kata kami telah utuskan rasul-rasul sebelum kamu wahai Muhammad, wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah, dan kami jadikan bagi mereka isteri dan zuriat. Maknanya para anbiya semuanya manusia, satu yang kita boleh faham. Semua nabi-nabi ni orang dan mereka kahwin. Dan bukanlah bila kata jadi nabi, nak jadi orang soleh, nak jadi ahli ibadah ni, nak jadi orang agama lah istilahnya kan, rijaluddin, dia mesti kena bujang, tak boleh kahwin. Dan para anbiya, para rasul, dia dah tunjuk contoh pada kita, mereka pun kahwin dan ada anak-anak daripada keluarga. Sebab macam agama lain seperti agama Kristian, kita tengok Buddha pun sama, dia kalau dia nak jadi orang agama ni, dia kena duduk tempat ibadat, pakai pakaian tertentu, tak boleh kahwin. Bahkan sampai kena botak kepala. Tapi Islam agama yang manusiawi. Maksud apa agama manusiawi ni? Dia boleh jadi orang yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama, dia bukan hanya kena duduk dalam masjid, pakai pakaian tertentu, buat ibadat-ibadat tertentu. Dia boleh duduk di mana saja menjadi hamba Allah. Itu sebenarnya agama yang betul. Agama ni dia bukan hanya duduk dalam masjid ataupun bila kata agama ni dalam masjid ni agama. Dekat rumah, dekat sekolah, dekat pejabat, dekat market, dekat jalan, dekat mahkamah, tak ada agama. Jadi itu yang kita dapat faham. Dan ayat yang lebih jelas lagi dalam surah An-Nisa, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Dan ayat surah Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan, dan di antara ayat-ayat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan bagi kita daripada jenis kita juga, manusia juga, isteri, litaskunu ilaiha, pasangan, pasangan hidup, supaya kamu dapat. Litaskunu ni dia asal pada perkataan sukun, kita pun sukun, mengaji baris sukun tu maksudnya tetap. Kita boleh tetap tenang dengan dia. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, sampai akhir ayat. Itu daripada Al-Quran. Daripada hadis Nabi SAW, hadis yang semua orang pernah dengar rasanya, yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, daripada Anas radhiyallahu anhu, fi qissati thalathati alladhina khala ahaduhum, pada cerita yang 3 orang yang salah seorang mereka ni kata, ama ana fa usalli al-lail abada, seorang tu kata aku nak semayang malam tiap-tiap malam. Wa qala al-akhar ana asumu ad-dahr wala aftur,
Aku nak, seorang lagi pula kata, aku nak puasa sepanjang tahun dan aku tak buka puasa pun walaupun sehari. Wa qala al-akhar, seorang lagi pula kata, ana a'tazilun nisa fala atazawwaj abada. Aku pula akan meninggalkan wanita, maksudnya aku tak mau kahwin sampai bila-bila. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, Nabi dengar, Nabi pun kata, antumul ladzina qultum kadza wa kadza, hampakah yang kata macam ni. Amma wallahi, Nabi kata, demi Allah, inni la akhsyakum lillah, sesungguhnya aku yang paling takutkan Allah daripada kalangan kamu. Wa atqakum lahu, yang paling bertakwa kepada Allah. Lakinni asumu wa aftur, tapi aku ada hari aku puasa, ada hari aku tak puasa. Wa usalli wa arqud, ada hari aku solat malam, ada hari yang aku tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku berkahwin. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Jelas daripada hadis ni. Juga hadis tazawwajul wadudul walud, kahwinlah wanita-wanita yang boleh menyayangi kamu dan boleh melahirkan anak untuk kamu. Hadis yang lebih jelas daripada Al-Bukhari dan Muslim, daripada Ibnu Mas'ud, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata dekat kami, Abdullah Mas'ud kata, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, siapa di kalangan kamu yang mampu al-ba'ah ni mu'nuz zawaj ataupun mu'nun nikah, maknanya dia boleh menyediakan kelengkapan peralatan keperluan untuk berkahwin lah, persiapan untuk berkahwin, falyatazawwaj, maka hendaklah dia berkahwin. Fa innahu aghassu lil basari wa ahsan lil faraji wa man lam yastati' fa alayhi bis shaum fa innahu lahu wija. Kita semua pernah dengar hadis ni. Sungguhnya kahwin itu lebih menundukkan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Siapa yang tak mampu, hendaklah dia berpuasa, kerana puasa itu sebagai dia kata wija ni yang memutuskan syahwat. Hadis yang lain juga, hadis panjang, hadis daripada Abu Dzar yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kita ambil hak tengah lah, hak panjang kan. Yang Nabi cerita ni sedekah, yang ni sedekah, yang ni sedekah kan. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah kan. Dan bud'i ni maknanya ialah al-jima' dalam bahasa Arabnya, persetubuhan. Itu adalah sedekah. Qalu ya Rasulullah, mereka pun tanya, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr, kami ni mendatangi isteri kami dapat pahala. Mereka pelik tanya soalan Nabi. Qala, Nabi pun kata, ara'aitum, hampa tengok, cuba hampa perhatikan, hampa fikirkan, law wada'aha fi haram, kalau hampa pergi melepaskan syahwat kepada tempat yang haram, akana alaihi fiha wizrun, bukankah itu dapat dosa? Idza ka fakadzalika, oleh yang demikian, idza wada'aha fil halal, jika ia meletakkannya pada yang halal, kana lahu ajr, maka dia dapat pahala. Dan hadis yang lain daripada Abu Hurairah, daripada Abdullah ibnu Amr yang dikeluarkan oleh Imam Muslim juga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ad-dunya mata', dunia ini satu kesenangan. Wa khairu mata'ud dunya al-mar'atu salihah, sebaik-baik kesenangan dunia ini adalah wanita yang salihah. Jadi berdasarkan hadis-hadis dan ayat-ayat ni menunjukkan agama Islam adalah agama yang sangat-sangat menggalakkan dan menyuruh supaya umat dia berkahwin. Bahkan dinakalkan bahawa ijma' para ulama haram untuk dipanggil apa? Kasih. Dipanggil
Dalam bahasa Arab dia tulis sini sebut al-ikhtisaq, kasi. Ikhtisaq ni dia tulis ialah dia membuang apa alat ikhtisaq ni telok membuang benda tu. Itu ijma' kata tidak ada perbezaan pandangan di kalangan ulama bahawa ianya tidak dibolehkan. Okey. Kita dah dengar dah tu. Cumanya para ulama berbeza pandangan apa hukum berkahwin. Apa hukum berkahwin? Pandangan pertama, kahwin wajib kepada yang mampu. Seumur hidup sekali. Ini pandangan pertama. Ini pandangan siapa? Ini pandangan Dawud Al-Zahiri, Ibnu Hazm. Dan Abu Awanah Al-Isfarayini di kalangan ulama mazhab Asy-Syafi'i, dan sekumpulan para sahabat. Dinakalkan sekumpulan para sahabat berpandangan bahawa berkahwin adalah wajib bagi yang mampu. Kalau dia mampu, mu'nun nikah tadilah, keperluan nikah dan mampu untuk zahir dan batin ni, dia wajib kahwin. Kerana apa? Kita belajar usul fiqh sebelum ni kan. Mereka pegang hak tu lah. Segala perintah Allah ataupun Rasul, fi'il amar, hukum asal dia wajib. Jika tidak ada ilah, jika tidak ada dalil ataupun qarinah yang menunjukkan hukum dia tak wajib, barulah dia jadi tak wajib. Jadi bagi mereka tak ada benda yang menunjukkan fi'il amal tadi, perintah tadi tu hanya sekadar galakkan. Jadi mereka berpegang pada asal bahawa suruhan tadi adalah wajib. Pandangan kedua iaitu pandangan jumhur a'immah al-arba'ah, ulama 4 mazhab pun, bahawa kahwin ini mustahab, kita kata sunat. Kerananya suruhan-suruhan yang semua yang tadi suruh kahwin tadi tu adalah menunjukkan galakkan. Dalilnya dia kena ada dalil baru nak jadi hukum wajib tadi jadi turun jadi sunat, berdasarkan usul. Kalau larangan, hukum asal haram, ada dalil turun jadi makruh baru jadi makruh. Jadi apa dalil mereka? Ialah Allah Subhanahu Wa Taala kata fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Allah kata berkahwinlah ma taba lakum, apa yang kamu berkenan. Siapa yang kamu berkenan? Kalau dalam bahasa Inggeris saya tengok that please you. Nak kata apa bahasa Melayu? Yang boleh menyenangkan kamu lah. Maknanya perkataan tu menunjukkan kahwin tu bukanlah satu yang mesti kena buat. Siapa yang rasa dia berkenan, siapa-siapa dia kahwin lah. Tapi jumhur ni juga dia ada sandaran lain, dia sebut qarinah tu, bahawa kahwin ni dia asal perkataan an-nikah. An-nikah tu sendiri dari segi bahasa makna dia jima'. Makna dia al-jima', al-wat'i, persetubuhan. Itu makna bahasa. Jadi dia terikat dengan istilah tu juga. Maknanya kalau siapa yang dia tak ada keperluan dari sudut, maksudnya dia boleh memelihara diri dia, tak ada keperluan untuk ke arah jima' ataupun persetubuhan tu, dia tak jadi tahap wajib. Jadi tak jadi tahap wajib. Jadi itu apa diikatkan dengan persetubuhan itulah dia kata qarinah menunjukkan, dia pula dah jumhur kata qarinah tu menunjukkan bahawa suruhan tadi diikat dengan keperluan untuk seks tadi.
baru dia jadi wajib. Siapa yang biasa dengar ayat usul fiqh dulu ni rasanya boleh tangkap lah. Sebab dia bila suruhan, macam mana kita kata suruhan tu dia hanya sekadar sunat, dia mesti ada dalil ataupun qarinah yang dia jadi hukum dia bukanlah suruh wajib. Pandangan ketiga ni dia tak fix, dia tak tetapkan hukum. Pandangan ni hukum kahwin adalah berbeza-beza mengikut seseorang itu. Ini pandangan ni masyhur di kalangan ulama Malikiyah dan juga di kalangan ulama Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah. Tadi mazhab a'immah 4 mazhab. Ini bila kata Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, Hanabilah ni maknanya ulama-ulama dalam mazhab tersebutlah. Mereka kata kahwin hukum dia boleh jadi wajib, boleh jadi mustahab ataupun sunat, boleh jadi haram dan boleh jadi makruh. Cuma tak ada yang kata boleh jadi harus. Sebab kahwin ni dia sama ada wajib atau sunatnya. Tadi kan dah suruh, hukum dia wajib. Kalau ada kaedah jadi sunat, dia tak boleh turun jadi harus. Sebab dia benda ibadah. Jadi kita pun pernah dengar lah kot, no? Sebab apa boleh jadi sunat, sebab apa boleh jadi haram, sebab apa jadi makruh, sebab apa jadi wajib. Cuma saya nak tambah satu lah. Begitu juga bagi orang-orang yang nak berkahwin lebih daripada satu. Selalu kita dengar orang nak kahwin lebih daripada satu ataupun poligami, hukum dia sunat. Kita duk bincang ni nak kahwin satu, hukum dia apa? Sama ada wajib ataupun sunat ataupun bergantung kepada seseorang tu. Dan kecenderungan para ulama di kalangan Syafi'iyah pun dan kontemporari ni pun menetapkan bahawa kahwin ni hukum dia bergantung kepada keadaan seseorang tu. Itu kahwin satu. Jadi begitu jugalah kalau kahwin 2, 3 atau 4. Maka dia bukan sahaja hukum dia sunat. Orang kata poligami ni hukum dia apa? Sunat. Sunat bagi orang yang keadaan dia sunat lah. Dia boleh jadi haram bagi orang yang haram. Dan dia boleh jadi wajib bagi orang yang wajib. Dan dia boleh makruh bagi orang yang makruh lah. Dia bukan satu je lah hukum dia. Kemungkinan yang kata sunat ni dia pergi pandangan hak yang tadi tu lah. Ulama' 4 mazhab ataupun jumhur kata hukum kahwin ni asal dia sunat. Seterusnya, siapa di kalangan wanita yang haram dikahwini? Saja nak bincang tajuk ni. Bagi detail sikit. Siapakah di kalangan wanita yang haram dikahwini? Dalam Al-Quran sebut jelas. Cuma kita ada kategori. Satu, haram selama-lamanya. Sampai bila-bila pun kita tak boleh kahwin dengan wanita-wanita ni. Satu lagi haram sementara. Dia ada tempoh dia. Ada sebab dia diharamkan. Lepas tu tak haram dah. Kita tengok yang pertama dulu iaitu muharramat muabbada. Yang diharamkan selama-lamanya. Dia berdasarkan surah An-Nisa ayat 22 sampai ayat 23 dan sebahagian daripada ayat 24 surah An-Nisa. Dan yang diharamkan secara selama-lamanya ni, dia ada kategori pula. Diharamkan disebabkan nasab. Pertamanya diharamkan disebabkan nasab. Ni haram selama-lamanya sampai bila-bila tak boleh kahwin. Haram sebab nasab. Nasab ni apa? Keturunan. Yang pertama al-ummahat. Hurrimat alaikum ummahatukum. Ummahat. Ummahat ni apa? Ibu. Apa ini maksudkan dengan ibu ni? Ibu ni
sampai ke atas. Mak kepada mak, mak kepada bapak, mak kepada mak kepada mak kepada mak. Maksudnya selagi dia tu duk ada sambung dengan mak kita tu ke atas, ataupun sambung dengan apa bapak kita sampai ke atas, maka haram. Sebab tu bila sebut ummahat, dia umum kepada semua yang bermaksud tu, mak tu. Jadi mak kepada mak, mak kepada mak, mak kepada mak tu, dan mak kepada bapak, mak kepada mak bapak tadi. Macam tu. Yang kedua al-banat. Al-banat ni anak perempuan. Apa yang dimaksudkan dengan anak banat, anak perempuan ni sampai ke bawah. Anak perempuan, cucu perempuan. Cucu perempuan ni pula anak perempuan kepada anak lelaki kita, ataupun anak perempuan kepada anak perempuan kita, turun ke bawah. Lagi dia ada kaitan dengan anak kita dan dia perempuan, tak boleh. Itu maksud al-banat. Al-akhawat, saudara perempuan. Saudara perempuan, makna apa saudara perempuan ni? Semua. Cuma kita di Malaysia ni, dia tak banyak sangat kes tiri-tiri ni. Sebab tak ramai orang poligami kan. Maknanya, ataupun jaranglah kes kalau dia janda ada anak, lepas tu dia kahwin pula. Tak ramai. Kalau Arab ni, kalau janda ya, biasanya lepas iddah tu mesti orang cari nak kahwin dengan janda tadi. Lepas sebab tak tahu Arab belah Yaman ni lah saya tengok. Kabilah tu mesti takkan biar janda yang ada anak kecil-kecil ni duduk sorang-sorang. Mesti pun akan cari suami. Itu support sistem Arab ni. Arab Yaman lah yang saya tahu. Tak tahu Arab negara lain. Bagus. Dia tak biar. Dia tak biar. Yang saya tahu sangat tu sebab masa duduk sana menyewa rumah tu, tuan rumah tu, anak lelaki dia meninggal aksiden. Tinggal isteri, anak lelaki 3 orang. Tinggal cucu. Cucu lelaki pada anak lelaki 3 orang. Bagi Arab tu, katalah nantu perempuan ni ada orang lain main masuk Minang, bawa pergi lari. Bukan bawa lari lah maksudnya. Cucu lelaki tu nanti berjauh lah dengan Tok Wan ni, dengan keluarga ni. Jadi mereka cari siapa? Lalah cari adik ipar. Adik ipar ambil kak ipar. Ambil kak ipar dengan anak-anak menekan ni kahwin. Yang menariknya kalau kata adik ipar tu tua pada kak ipar tu, okay, memang muda pada kak ipar tapi sanggup ambil tu. Tu kata support sistem dia tu lah. Jadi bila kata akhawat ni maknanya apa? Saudara perempuan seibu sebapa, saudara perempuan sebapa, saudara perempuan seibu. Apa yang sebapa seibu ni? Maknanya hak yang bapa sama, mak lain-lain, ataupun mak sama, bapa lain-lain. Jadi semua saudara perempuan tak boleh. Begitu juga ammat, makcik sebelah bapa. Maknanya kakak bapa ataupun adik perempuan bapa. Sehingga ke atas. Apa maksud sehingga ke atas? Maksudnya mak menekan bapa pun termasuk lah. Mak menekan bapa pun termasuk lah. Sampai ke atas lah. Kita susah tu sebab kita jarang ada lagu tu sebab kita kahwin pun umur lah banyak dah. Orang Arab macam kat Yaman ni kadang-kadang belah-belah dah kahwin dah. Kadang-kadang yang kata mak menekan, pak menekan pun ni muda-muda ni. Kita kata siapa lah nak pergi kahwin dengan tok menekan kan. Tua dah. Tak, kalau tok menekan tu muda ni. Jadi bila kata mak menekan bapak ataupun mak menekan kita daripada sebelah bapak, termasuklah
Maksud mak menakan ni maksudnya makcik kita lah, mak menakan kita. Adik perempuan bapa ataupun kakak perempuan bapa seibu, sebapa, seibu saja ataupun sebapa saja pun termasuk lah. Banyak tu, dia jadi banyak lah. Nampak bila sebut menakan seibu sebapa pula ni, kita jadi dah celaru dah. Tapi Arab dia senang, dia ada istilah dah. Maksudnya kita kata mak menakan tiri lah. Senang kan kalau kita duk sebut kan. Mak menakan tiri. Tu pun tak boleh. Bila kata ammat, makcik-makcik tu, semua tu lah termasuk makcik tu. Begitu juga khalat. Dalam Al-Quran tadi kan. Allahum hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum. Ni kita dah sebut ni. Khalat ni siapa? Kakak mak. Tadi bapa. Kakak mak ataupun adik-adik perempuan mak. Tak kira lah mereka tu seibu sebapa ataupun sebapa ya, ataupun seibu. Begitu juga mak menakan kepada mak kita. Tok menakan kita. Tok menakan pun tak boleh. Tak mak ada tok menakan seibu sebapa dengan mak kita. Sebapa ya, ataupun seibu saja. Senang kita nak kata hak yang kandung ataupun yang tiri. Yang seterusnya siapa? Anak menakan. Banatul akh wa banatul ukht. Anak-anak saudara. Sama ada anak kak atau abang kita, anak-anak perempuan, adik-adik kita. Tak kira adik perempuan atau adik lelaki, semua anak-anak saudara tak boleh sehingga ke bawah. Maknanya cucu saudara, cucu menakan saudara. Dan bila kata anak menakan ni, semualah anak menakan kepada anak saudara, kepada abang tiri pun, kak tiri ke, adik tiri ke, semua sama. Okey. Itu yang disebabkan keturunan. Yang seterusnya yang disebabkan perkahwinan. Siapa dia? Pertama sekali ialah zaujatul ab, isteri bapa. Kita kata apa? Mak tiri ya. Isteri bapa. Apa yang dimaksudkan dengan isteri bapa? Ijma' para ulama ni, ijma' tak ada khilaf. Ijma' para ulama bahawa kalau bapa pernah kahwin ya dengan perempuan tu, tak kira lah sempat bersetubuh ataupun tak sempat bersetubuh, tak boleh. Maksudnya mak tiri ni kok mana pun tak boleh. Baru lepas akad nikah, tiba-tiba nak jadi cerita pak kita keluar belaga dengan lori, meninggal. Tu mak tiri tu tak boleh. Tak boleh kita pula duk pergi sambung. Cuma ada satu hadis yang disahihkan oleh Al-Albani. Cuma ulama tak bincang apa hukum dia lah. Cuma ada hadisnya. Saya duk cari ke apa yang keputusan para ulama terhadap hadis tu. Apa dia? Hadis daripada Al-Barra bin Azib. Qala laqitu ammi wa ma'ahu rayah faqultu lahu. Al-Bara' kata, aku jumpa dengan pak cik aku. Dia duk bawa rayah bendera. Kan? Aku pun tanya kat dia, aina turid? Kamu nak pergi mana? Qala, dia pun jawab, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah hantar aku ila rajulin nakaha imra'ata abih. Fa amarani an adriba unuqahu wa akhadha malahu. Rasulullah hantar aku untuk pergi jumpa, untuk pergi menemui seorang lelaki yang telah mengahwini mak tiri dia, isteri bapa dia lah, kalau nak terjemah. Dan Rasulullah perintahkan aku untuk memenggal kepala dia dan merampas harta dia. Maksudnya siapa pergi kahwin dengan mak tiri ni,
dalam hadis ni Rasulullah suruh pergi bunuh dia dan ambil harta dia. Cuma apa ulama bahaskan tentang hadis ni saya tak jumpa. Itu yang pertama. Yang kedua, ummu zaujah, mak kepada isteri kita. Maknanya apa? Mak mertua. Hanya sekadar kita dah akad nikah dengan isteri kita, walaupun tak sempat nak buat apa-apa, mak tiri, mak mertua haram dikahwini. Yang seterusnya, anak tiri, anak kepada isteri kita. Anak kepada isteri kita. Tapi ini disyaratkan kita pernah bersama dengan isteri kita tu. Jadi anak dia, jadi tak boleh kita kahwin sampai bila-bila. Yang keempat, menantu. Menantu. Tak kira lah menantu laki ke, menantu perempuan ke, tak boleh dikahwini sampai bila-bila. Sampai bila-bila. Yang penting menantu tu daripada anak kandung lah. Kalau anak angkat, tak boleh lah. Macam cerita Zaid bin Muhammad tu. Yang ni yang complicated sikit. Seterusnya ialah tentang yang diharamkan disebabkan, tadi haram sebab keturunan selama-lamanya, haram sebab perkahwinan, ni haram sebab susuan. Dia ada perincian sikit, haram sebab susuan. Kita di Malaysia jarang, tapi kalau berlaku ni dia serabut lah sebab dah jarang kan orang menyusu anak ni. Siapa dia yang diharamkan? Berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nabi SAW kata tentang anak Hamzah. Hamzah ni pakcik Nabi. Dia ada anak. Sebenarnya Hamzah pakcik Nabi, anak perempuan dia jadi sepupu Nabi lah. Bolehlah Nabi kahwin. Sepupu. Tapi Nabi kata la tahilli, tidak halal untuk aku. Yahrum minar radha'ah ma yahrum minan nasab. Diharamkan daripada susuan apa yang diharamkan daripada nasab, keturunan. Tadi hak kita sebut keturunan tadi kan. Semua hak tu haram kepada kita. Kita ambil baliklah hak tadi tu. Hiya ibnatu akhi minar radha'ah, sebab anak perempuan Hamzah tu anak saudara aku daripada susuan. Anak susuan. Yang sesusuan ni memang tak boleh berkahwin selama-lamanya, macam kandung lah. Cuma perbahasan dia lah ni di kalangan ulama, nak menyusu sampai tahap macam mana baru kata haram kahwin tu. Pertama, pandangan yang pertama iaitu haram hanya dengan sekali susuan. Hanya dengan sekali susuan. Ini mazhab jumhur. Abu Hanifah, Malik, riwayah daripada Ahmad, dan ini qaul Ibn Musayyab, Al-Hasan Al-Basri, Az-Zuhri, Qatadah, Al-Auza'i, Wathawri, Wal-Layth. Ini kalangan ulama tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mengatakan sekali dah cukup untuk haram berkahwin. Sebab umum firman Allah Subhanahu wa taala, Allah kata wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah. Allah kata macam tu lah. Allah tak sebut berapa kali. Umum ayat tu. Dan umum hadis Nabi SAW yang tadi tu, yahrum minar radha'
ma yahrum minan nasab. Haram daripada susuan apa yang diharamkan daripada keturunan. Dan hadis daripada yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari, panjang hadis ni, hadis Uqbah ibnul Harith. Saya ringkaskanlah. Dia kata dia berkahwin dengan seorang wanita, datang seorang perempuan berkulit gelap, imra'atun sauda, perempuan wanita gelap. Mungkin dulu-dulu depa yang wanita kulit gelap ni yang duk ambil upah menyusu ni kan. Faqalat arda'tukuma, aku pernah menyusu hampa dua orang. Lah ni hampa kahwin kan, aku pernah menyusu hampa dua orang. Lepas tu cerita dia mai jumpa Nabi, dia mai habaq. Kata perempuan ni dakwa, kata dia telah menyusu kami berdua. Jadi Nabi suruh tinggalkan, maksudnya ceraikan isteri dia sebab kesaksian dia tu diterimalah. Dan berdasarkan hadis ni, ulama yang jumhur tadi kata bila Nabi suruh cerai tadi, Nabi tak tanya hang menyusu berapa kali. Maknanya umum hadis tu juga menunjukkan bila Nabi tak tanya menyusu berapa kali, maknanya sekali pun dah memadai. Weh, banyak lagi hujah-hujah depa. Tak apalah, takat tu pun dah cukup dah. Yang kedua, iaitu riwayat kedua daripada Ahmad. Imam Ahmad ni dia banyak riwayat. Dan ini pandangan ahlu zahir. Dan beberapa ulama yang lain juga 3 kali. 3 kali kenyang. 3 kali kenyang. Maksudnya apa? Bayi tu dia menyusu sampai dia lepas sendirilah. Sekali kenyang, 3 kali. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, hadis Aisyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuharrimil massah wal massatan. Sakat sekali atau 2 kali tidak mengharamkan. Berdasarkan hadis Aisyah ni. Hadis sahih Muslim. Dan ada juga hadis yang lain Imam Muslim juga keluarkan, la tuharrimil imlajah wal imlajatan. Makna yang samalah. Itu pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga iaitu pandangan Imam Asy-Syafi'i dan Asy-Syafi'iyah dan masyhur daripada Imam Ahmad. Tadi riwayat Ahmad ni masyhur daripada Imam Ahmad, Atha, Tawus di kalangan tabi'in, bahawa 5 kali 5 kali kenyang. Kita di Malaysia 5 kali lah, sebab ni pandangan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang biasa kita dengar di Malaysia 5 kali, bahawa 5 kali kenyang. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim juga, kama fi ma unzila minal Quran ashra rada'at ma'lumat yuhrimna thumma nusikha bi 5 ma'lumat fatawaffa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hunna fi ma yaqra'u minal Quran. Maksudnya ada ayat Quran yang telah menasahkan asalnya 10 kali jadi 5 kali. Berdasarkan hadis ni. Jadi 5 kali. Kalau ingat mengaji Yusuf Fiqh dulu kan, ni semua hadis, semua pandangan ni semua hadis sahih. Macam mana nak berhadapan dengan pandangan-pandangan ni? Pandangan yang keempat, ada pandangan keempat pula, iaitu 10 kali baru haram. Ini riwayat daripada Aisyah sendiri. Riwayat daripada Aisyah sendiri dengan sanad yang sahih. Apa kita nak ambil pandangan yang mana? Nak ambil pandangan yang mana? Sebelum nak ambil pandangan yang mana tu, kita pergi kepada perbahasan umur yang kata menyusu tadi tu, berapa kali kenyang tu. Apa? Ada had umur tak? Ada had umur tak? Pandangan pertama,
mestilah 2 tahun ya. Tak boleh lebih pada 2 tahun. Ini jumhur para ulama pula. Jumhur Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, kan? Ishaq, Abu Thawr, dua sahib Abu Hanifah tu, Asy-Syaibani dengan Abu Yusuf, Al-Auza'i, Umar, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abu Musa, kan? Oh, ramai di kalangan ni kata 2 tahun ya. Berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain yutimma liman arada ay yutimma ar-ridha'ah. Pandangan kedua iaitu 30 bulan. Ini pandangan Imam Abu Hanifah, iaitu berdasarkan ayat Allah, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Jadi berdasarkan ayat ni dia kata 30 bulan. Pandangan yang ketiga iaitu mazhab Az-Zahiriyah wa Atha wal Laits dan pandangan Aisyah radhiyallahu anha bahawa tak ada had umur. Bila-bila menyusu pun, besar menyusu pun boleh mengharamkan. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Bukhari dan Muslim juga. Hadis Aisyah, ja'at Sahlah bintu Suhail. Ada seorang wanita, ni riwayat Aisyah, nama dia Sahlah binti Suhail. Ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mai jumpa Nabi, faqalat ya Rasulullah. Dia mai jumpa Nabi, dia kata wahai Rasulullah. Depa ni suami isteri, Sahlah ni dengan suami dia Salim. Depa ada anak angkat. Masa dulu anak angkat ni macam anak sendiri ya. Bila turun ayat Quran mengatakan anak angkat ni kira anak angkat lah, bukan anak sendiri. Jadi orang semua dah anggap macam orang luar lah. Jadi bila itu ayat tu turun, Sahlah ni dia mai jumpa Nabi. Saya tengok huraian dia di dalam syarah Al-Bukhari, Fathul Bari, diceritakanlah apa background hadis tu. Panjang. Imam Ibn Hajar ulas hadis ni punya panjang. Dengan pandangan ulama. Kan tadi semua pandangan hadis sahih kan. Dia mai jumpa, dia kata kat Nabi, inni ara fi wajhi Abu Huzaifah. Abu Huzaifah ni suami dia. Depa ada anak angkat nama Salim. Aku tengok muka Abu Huzaifah setelah turun ayat tu. Salim ni duk keluar masuk rumah. Salim ni dah besar lah kan. Dia tengok muka tak apa syok. Dia rasa tak seronok lah. Anak daripada duk keluar masuk. Salim ni rasa macam jadi tak seronok. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun kata dekat Sahlah ni, ardi'i, susukanlah dia. Kan? Qala, dia pun jawab balik, wa kaifa urdi'uhu wa huwa rajulun kabir. Macam mana aku nak menyusu dia? Dia dah besar dah. Ada riwayat lain dia dah sebut dia ni dah berjanggut dah, kan? Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun senyum. Wa qala, Nabi berkata, qad alimtu annahu rajulun kabir. Aku pun tahu dia tu dah besar dah. Tapi Nabi suruh susulah. Sebab tu ni jadi riwayat ni yang pegang macam ni Aisyah. Aisyah. Sebab ni riwayat Aisyah. Isteri-isteri lain, sahabat-sahabat lain, tadi kan saya sebut nama-nama sahabat lain, mereka beranggapan bahawa ini khusus untuk Sahlah binti Suhail. Ibn Hajar kata sampai macam ni punya jelas, untuk kita kata khusus kepada Sahlah, khusus sebab masyaqqah. Nabi nak buang kepayahan tadi dah. Anak angkat mereka duk keluar masuk kan. Jadi itulah Nabi khusus yang angkat mereka. Jadi Ibn Hajar kata, tidakkah orang lain pun kalau ada situasi macam tu masyaqqah juga, terpakailah hadis ni. Jadi saya nampak Ibn Hajar dicenderung pada menerima
pandangan bahawa tidak ada had. Tidak ada had umur, dan bagi minum sekali itu dah memadai untuk mengharamkan. Maksudnya dia jadi bukan ajnabi lah. Jika ada keperluan untuk itu, jika ada keperluan untuk itu, kita ambil. Kalau kata nak raikan semua pandangan ni, kita kata kalau tak ada keperluan, kalau anak kecil, kita ambil pandangan yang 5 kali kenyang tu. Sebab hadis Aisyah tadi tu, 5 kali kenyang menasahkan 10 kali kenyang tu jelas menunjukkan mematahkan hujah yang sekali dengan 3 kali tu. Tapi jika ada keperluan, anak angkat ke, saya sebelum sebulan lepas lah, ada seorang kawan memang tanya, dia nak ambil anak angkat, tapi dah umur 2 tahun lebih lah. Anak angkat tu anak perempuan kan. Dia kata macam mana kan, nanti kalau besar nanti saya dengan dia tu macam mana aurat apa semua kan. Nak kata nak menyusu, dia 2 tahun lebih dah. Saya bagi hadis ni lah, dan huraian apa yang disebutkan oleh Ibnu Hajar semuanya. Tapi saya kata kat dia, esok jenuh menjawab dengan orang. Kalau orang tak tanya banyak kan, tak apa. Tapi kalau ni yang masalah ni adik-beradik mesti tahu kan. Dia ambil anak angkat. Bagi je lah hadis tu. Dalam Bukhari pun ada, dalam Muslim pun ada. Sikit apa ni perbahasan tentang adakah menjadi syarat menyusu ni mesti dia minum daripada puting ibu ataupun perah minum dalam cawan ke, dalam gelas ke, dalam botol, boleh tak? Jumhur para ulama kata tak ada masalah, tak menjadi syarat. Cuma Ibnu Hazm dan ahli zahir ni kata dia bila menyusu mesti terus daripada puting mak lah. Berkaitan dengan susu juga. Jika ada seseorang anak dara ataupun seorang ibu, maksudnya dia anak dara ataupun dia seorang yang dah berkahwin tapi tak pernah jadi mak. Tak pernah jadi mak, maksudnya tak pernah beranak lah. Tapi ada hormon yang terlebih kat dia, dia keluar susu. Saya memang ada seorang kawan, dia kahwin lama dah, tapi memang Allah tak bagi rezeki anak, tapi isteri dia memang daripada awal ada susu. Lepas tu dah berapa tahun dia berkahwin, dia ambil anak angkat bagi menyusu. Walaupun dia tak pernah ada anak, tapi dia memang ada susu bagi menyusu. Ini tak tahu berapa kali kenyang lah tu. Memang banyak susu dia kan. Walaupun tak pernah ada anak, ada susu. Jadi di sini adakah dia masuk dalam perbahasan ni? Jumhur para ulama, terutama di kalangan A'immah al-Arba'ah, kata dia sama dengan hukum yang ibu yang memang betul-betul ibu lah. Yang kerana dia melahirkan anak, dia ada susu. Jadi sama hukum dia. 8.5. Okey, sikit. Yang diharamkan tu cerita yang haram selama-lamanya, sebab keturunan, sebab perkahwinan, sebab susuan. Yang seterusnya ialah haram yang sementara. Haram sementara ni banyak. Haram sementara pertama sekali ialah adik perempuan atau kakak isteri, ukhtuz zaujah. Sama ada kak tiri ataupun adik perempuan tiri, sama ya. Wa an tajma'u bainal ukhtain, ayat Al-Quran tadi. Dan berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada Ummu Habibah, isteri Rasulullah binti Abu Sufyan, annaha qalat, ya Rasulullah, bagus Ummu Habibah ni mai kata kat Rasulullah, ankih ukhti binti Abu Sufyan, kahwinlah dengan
adik perempuan aku. Dia isteri Nabi, dia pelawar Nabi, so kahwin dengan adik perempuan dia. Faqala aw tuhibbina dhalik, kamu suka ke macam tu? Dia kata na'am. Faqultu na'am lastu laka bimakhilah, aku tak ada masalah. Wa ahabbu man syarakani fi khairin ukhti, aku suka kalau siapa yang boleh berkongsi kebaikan yang aku dapat ni, tak lain tak bukan adik aku. Maksudnya aku lah ni dapat kebaikan jadi isteri Rasulullah, jadi aku nak adik aku pun dapat juga macam tu kan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata inna dzalika la yahilli, itu tak dihalalkan untuk aku. Maksudnya berdasarkan ayat Quran, wa anta jama'u bainal ukhtain. Okey, jika dia kahwin, lepas tu dia kahwin juga dengan adik dia, adik tiri ke, adik susu ke kan? Apa yang berlaku? Yang kahwin kemudian tu perlu diceraikan, kekal yang pertama tu. Kalau kahwin serentak dua beradik, dua-dua tu tak sah. Sebab tak boleh nak bezakan yang mana dulu kan. Kahwin serentak. Kalau lah seorang yang bukan Islam, dia ada dua isteri, dua beradik, dia masuk Islam, macam mana? Fa innahu yukhayyar, dia hendaklah kena pilih. Walaupun ada hadis yang dhaif, tapi hadis yang dhaif tu dia bersesuaian dengan kaedah ni, hukum ni. Hadis dhaif, hadis ni dia punya hukum dia dhaif lah, dia tak boleh jadi hujah, tapi tapi dia bersesuaian dengan kaedah ni. Seorang nama dia Fairuz Ad-Dailami qala ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mai jumpa Nabi. Faqultu, dia kata ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni aslamtu, aku masuk Islam, wa tahti ukhtan, dan aku ada isteri, dua-dua ni dua beradik. Faqala Rasulullah SAW, Nabi berkata dia, ikhtar ayyatuhuma syi'ta, pilih kamu nak ambil mana, seorang lagi kena cerai. Jadi maksudnya tak boleh ada dua-dua jugalah. Okey, ni campur kahwin dengan dua beradik, seterusnya kahwin dengan isteri dan makcik dia, ataupun makcik ni maksudnya makcik sebelah pak dia ataupun makcik sebelah mak dia. Tak kira makcik tiri ke makcik kandung ke. Sama juga kalau susuan, tak boleh. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, la yujma' bainal mar'ati wa ammatiha, jika jangan dihimpunkan antara seorang wanita ni dengan ammatiha, makcik sebelah bapak dia, wala bainal mar'ati wa khalatiha, khalah ni makcik sebelah mak dia. Ini ijma' para ulama, tak boleh no. Seterusnya, yang tak boleh, wanita yang kita tak boleh kahwin tapi sementara tak boleh kahwin dengan dia, wanita yang isteri orang, dia bercerai dengan orang lain, bolehlah kahwin dengan dia kan. Ataupun dia dalam iddah, dia dalam iddah pun tak boleh. Ataupun dia belum Islam, dia Islam boleh ya. Ini juga yang haram sementara. Yang seterusnya, siapa yang tak boleh kita kahwini yang sementara ialah isteri kita yang kita cerai dia talak 3. Dah maksud 3 kali talak dah. Sehingga dia berkahwin dengan orang lain. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Dia jelas daripada ayat tu. Cuma ada perbezaan pandangan dari sudut tentang kitabiyat, ahlul kitab. Ahlul kitab.
Jumhur para ulama mengatakan, jumhur para ulama termasuklah jumhur para sahabat, mengatakan boleh berkahwin dengan ahlul kitab mutlaqah. Maksudnya kalau dia ni agama Nasrani ataupun agama Yahudi, boleh kahwin dengan dia. Cumanya Asy-Syafi'i dan sebahagian para ulama mengatakan yang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani ni mestilah syaratnya Bani Israel. Bani Israel yang beragama Nasrani ataupun Bani Israel yang beragama Yahudi. Kalau dia bukan Bani Israel, contohnya dia Cina ke, dia orang putih ke, dia India ke, dia orang asli ke, tapi dia Kristian ataupun dia Yahudi, tak boleh. Ini bagi pandangan Imam Asy-Syafi'i. Bukan sekadar tu, sembelihan mereka pun tak boleh. Macam yang duduk dekat Eropah, dekat Amerika apa semua tu, walaupun mereka ni Kristian, tapi mereka bukan Bani Israel, tak boleh makan sembelihan mereka. Ini bagi pandangan ni. Cumanya kita nak katakan bahawa pengkhususan macam tu tidak ada dalil, sama ada daripada Al-Quran ataupun sunnah yang marfu'. Ayat Al-Quran tadi umum. Kalau sebab tu saya suka nak relate kepada usul fiqh sebelum ni kan. Dia semua jika dia umum, dia umum. Dia mesti ada dalil yang mengkhususkan baru dia jadi boleh ada khusus. Dia ada kaedah yang umum tu dia kekal keumumannya sehingga dia dikhususkan baru dia jadi dikhusus. Jadi sesuatu yang umum tidak boleh dikhususkan melainkan ada dalil. Dan kalau kita melihat kepada waqi' sekarang, keperluan sekarang pun kekal dengan umum tu lebih dekat kepada masalahnya lah, dengan keadaan lah ni. Seterusnya yang diharamkan sementara, ni ada perbahasan panjang, cuma saya tak apa minat nak pergi bahas panjang-panjang sangat, iaitu tentang az-zaniyah, perempuan yang pernah berzina, boleh tak kahwin dengan dia? Itu kata perbahasan dia panjang. Tak lagi dia masuk pula anak zina tu ke apa ke yang ni semua. Cuma saya cenderung kepada jika bertaubat boleh kahwin. Sebab kita nak mengelakkan dia jadi lebih terjerumus kepada jahat tu. Kalau ada orang yang pasangan dia tu pun nak bertaubat ataupun ada orang lain nak selamatkan dia dan suruh dia taubat, boleh kahwin dengan dia, tapi dengan syarat bertaubat. Az-zaniyatu kita sebut senang sini, az-zaniyatu hatta tatub. Perempuan yang pernah berzina sehingga dia bertaubat. Yang seterusnya diharamkan berkahwin sementara ni wanita yang berada dalam ihram, sehinggalah dia bertahlul. Tahlul sani lah. Yang seterusnya nak kahwin, yang haram kahwin ni ialah wanita yang kelima. Kalau dia dah kahwin 4, dia tak boleh dah kahwin yang kelima. Sementara lah, kalau dia cerai salah seorang, dia bolehlah kahwin yang kelima. Ini cerita hak sementara kan. Begitu juga jika ada orang yang bukan Islam, dia banyak isteri, dia masuk Islam, dia hendaklah mengekalkan 4 ya, dan menceraikan yang lebih daripada tu. Kalau dia nak kekal 4 lah.
Ha? Ada satu hadis yang lemah lah. Ha? Ada illah dalam hadis tu. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, anna Ghailan ibnu Salamah Al-Thaqafi. Ada seorang ni nama dia Ghailan bin Salamah Al-Thaqafi. Dia masuk Islam. Aslama walahu niswah. Walahu ashru niswah. Dia masuk Islam, dia ada 10 orang isteri. Fil jahiliyah, dalam masa jahiliyah tu dia ada 10 orang isteri. Fa aslamna ma'ahu. Semua 10 ni pun masuk Islam dengan dia. Fa amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi perintahkan ayyatakhayyara arba'an minhu. Nabi perintahkan dia pilih 4 daripada yang 10 tu. Tapi hadis ni ada illah, ada cacat. Tapi ijma' para ulama kita amalkan bahawa kalau siapa yang lebih daripada 10 kena lebih. Tapi bukan kerana hadis tu, kerana ijma' ulama. Jadi takat ni dululah yang pendetilan tentang kahwin tadi. Cuma yang tadi tu, yang penzina tu, kalau nak bahas panjang boleh jadi panjang. Cuma saya buat kesimpulan bahawa untuk menggalakkan seseorang tu dia bertaubat, dan seseorang tu dia tak terjerumus lebih jauh lagi, jadi lagi teruk lagi. Tambah pula yang paling kesian, anak. Kalau dia mengandung tu, anak tu pula jadi dibolehkan. Sementara lah, dia termasuk sementara lah. Tak boleh selagi mana dia tak bertaubat. Ini kalau dia bertaubat, boleh lah. Sehingga dia bertaubat. Wallahu ta'ala alam. Ada nak ni apa-apa ke? Kalau tak ada, kita boleh tangguhkan lah. Dia bab kahwin ni lebih pada macam ulang kaji jugalah. Cuma jika ada apa-apa yang saya nampak perlu dihuraikan sedikit tu, kita hurailah. Cuma kita di Malaysia tak berapa sensitif kalau yang bab menyusu ni. Tak berapa sensitif bab menyusu. Ya. Tak ada kaitan. Ada juga tadi disebut dalam tu. Macam abang dia bolehlah kahwin dengan ni, tapi kalau dia sendiri yang tak boleh. Dia tak boleh. Tu yang kata apa yang diharamkan daripada nasab diharamkan pada susuan. Maksudnya mak susu yang menyusu kita. Jadi anak dia haramlah. Anak dia anak ibu susu tu. Sama juga. Sama. Jadi satu ibu susu tu tak boleh. Kalau hak tadi tu kan Hamzah ni, dia menyusu, Hamzah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni menyusu dengan Suwaibah. Suwaibah ni bekas hamba Abu Lahab. Jadi sebab tu Nabi tak boleh kahwin dengan anak Hamzah. Begitu juga Nabi tak boleh kahwin dengan anak-anak Halimah tu. Daripada Bani Sa'ad. Anak dia pun ada anak perempuan. Jadi kalau anak laki Halimah tu ada anak perempuan, Nabi tak boleh kahwin tak? Kira anak nakal Nabi tu. Halimah tu punya mak, kira tok Nabi lah kira. Halimah tu dia mai habis semua yang apa haram keturunan, haramlah susuan. Itu maksudnya. Itulah macam Nabi dengan Hamzah ni. Macam Nabi dengan Hamzah tadilah. Mereka menyusu dengan Suwaibah. Jadi anak Hamzah tu tak boleh sebab itu dah kira anak menakan Nabi lah kira.
Walaupun kalau ikut anak melakar, sebab anak Hamzah jadi saudara Nabi, padahal sepupu boleh ikut, sepupu boleh kahwin lah. So, kita jarang tu menyusu ni. Kalau ada tu pun pusaka tak? Pusaka tak masuk. Dia haram yang tu je. Cuma dia boleh wasiat lah. Boleh wasiat, tapi tak boleh lebih pada 1/3 wasiat. Ya. Boleh. Boleh. Sebab kalau iddah raj'i tak boleh lah. Sebab iddah ni kita kena faham hukum isteri yang dalam iddah ni hanya tak boleh bersetubuh lah. Hak lain semua hukum macam isteri, duduk serumah lagi, nak keluar pergi mana-mana kena minta izin lagi, kena bagi nafkah lagi. Yang tak boleh ni bersetubuh lah. Itu dalam iddah. Sebab tu dia tak perlu akad, dia hanya rujuk lah. Tak perlu akad, tak perlu mahar, tak perlu apa semua. Itu yang kata Islam ni dia ada tempoh bertenang tu kan, tempoh bertenang. Nak bagi boleh duduk balik kan nanti. Tapi banyak orang yang memang ambil ringan lah bab ni sebab jahil. Sebab jahil. Tapi bagi saya bab perkahwinan ni dia jadi ilmu fardu ain. Kenapa ilmu fardu ain? Dia bukan ilmu fardu kifayah. Siapa yang dia kahwin ataupun dia nak kahwin, dia kena tahu. Itu dia ilmu fardu ain. Macam mana kita nak solat, kita nak puasa, kita nak pergi haji ke apa semua. Macam tu juga ilmu perkahwinan ni fardu ain. Saya tak berapa pasti adakah di Malaysia ni masa kecil-kecil tu bab kahwin ni dia masuk dalam ilmu fardu ain. Saya tak pasti yang tu. Ini adakah dia masuk dalam ilmu fardu ain? Maksudnya yang pi kursus kahwin tu kan wajib pi kursus kahwin, tapi adakah disebut juga benda-benda ni? Kadang-kadang duk main lafaz cerai gitu ikut suka dia. Mana ada kawan dia telefon, dia kata kawan dia mai tempat kerja, isteri kata nak buat macam mana ni, dia tengkak dengan bini dia pergi cerai, jatuh 3 talak terus sekaligus, macam mana? Kita pergi buat main lagu tu. Memanglah di Malaysia kalau sekaligus tu jatuh 3 lah kalau pergi mahkamah. Tapi kalau pandangan kita jatuh 1 lah kalau dalam satu majlis tu. Tapi itulah tak boleh buat main. Cuma kat Malaysia ni cerai tu tak boleh buat main, tapi kahwin lafaz akad dia boleh buat main. Tu yang sampai 5-6 kali lafaz tu. Saksi pun lagu tu tak sah juga apa semua kan. Sedangkan lafaz kahwin cerai tak boleh main. Mana lafaz kahwin ni mana boleh main? Dia mana ada praktis-praktis. Dah sekali tu kena jadi ya. Cukup syarat apa semua. Tapi itu pelik kat dalam Malaysia. Kalau kita tengok ngaji dalam buku, ngaji dalam kitab, ni lafaz yang tak boleh main. Tapi dia boleh duk praktis apa semua. Kira jadi dah. Kalau buat praktis pibuh nama adik ke apa pula, kata ke haru tu kan. Dia kan boleh main. Yang buat praktis pula memang wali pak dia sendiri. Dengan ada semua. Tak boleh. Dia tak boleh buat main. Lafaz ni semua tak boleh buat main. Nanti kita akan masuk apa lafaz apa semua macam mana kan. Sekurang-kurang yang lafaz macam mana. Masa saya kahwin dulu, bila saya lafaz macam tu orang pakat heran. Jadi dah ke? Orang nak suruh sampai terang mana baru nak jadi kan. Kalau tak salam jadi dulu mana?
Dia nak kena shake hand juga kan. Kalau duk tani, dia tu duk tang tu lafaz. Nak jadi ke mana? Padahal tak ada apa pun kan. Macam kita duk pergi beli barang kan. Saya jual, saya beli. Dia macam tu lah akad tu. Kan? Tak payah. Tapi kita cuba kita pergi kedai, dia bagi-bagi barang, kita pun lagu nak kena shake hand, saya beli. Tapi macam tu lah sebenarnya. Keadaan dia sepatutnya macam tu lah. Tapi itulah. Susah kan nak ubah keadaan tu. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.